Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran-Nya sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi malang, Quran ni satu tak dibaca. Yang kedua kalau dibaca dia tak faham. Dia baca Quran ni, kalau orang Melayu dia baca Arab aja. Atau dia baca Arab dan dia baca terjemahnya, pun dia tak faham. Kenapa jadi begini? Bukan sebab dia tak dia tak faham Arab, dia boleh baca terjemahnya. Tapi baca terjemah pun dia tak boleh faham. Kalau diterjemah bahasa Inggeris ke, atau diterjemah bahasa Melayu, dia tak faham. Saya dah uji dah, saya tanya Samad banyak kali untuk baca Quran yang diterjemah bahasa Inggeris. Saya tanya dia, kau faham tak? Dia tak faham. Satu orang yang tahap akademik dia tinggi, PhD, Doktor Falsafah, dan sekarang jadi Profesor Madya, Associate Prof. Sudah tentu tahap Inggerisnya boleh dikatakan bagus kan? Dan bukan saja itu, tahap ilmu dia bab lain. Tapi namun dia tak faham. Jadi apabila orang seperti dia tidak faham Quran yang ada terjemah bahasa Inggeris, maka sudah tentu umumnya lah semua orang tak faham. Jadi bagaimana berlaku berdemikian? Jadi Quran yang diterjemah bahasa Inggeris itu telah diterjemah oleh 10 pakar bahasa. Ustaz lagi, tahu Inggeris lagi, tahu Arab lagi. Bukan diterjemah oleh satu orang, 10 orang. Kitab Al-Quran terjemahan yang dikeluarkan oleh Pusat Islam Malaysia. Quran itu kita guna dan kita baca, dan saya bacakan dekat Samad. Samad kata dia tak faham. Jadi ini menjadi satu benda yang orang kata sangat menyedihkan. Orang seperti Samad yang buat usaha atas iman juga, yang buat gas, tentu dia ada iman. Taklah kuat tapi ada lah, pun dia tak dapat faham. Jadi bagaimana dengan yang macam Rashidi yang tak tahu bahasa Inggeris, tak tahu bahasa Melayu pun? Kalau dia baca Quran yang diterjemah bahasa Melayu pun dia tak faham dia bahasa Melayu. Jadi dengan lain perkataan, Quran ni dapat difaham bukan dengan bahasa. Dia dapat difaham bila kita ada takwa, kita ada tahap iman yang tinggi. Yang ini orang Islam tak faham. Mereka baca je. Konon nak faham Quran, belajar bahasa Arab. Nak faham Quran, baca Quran yang terjemah Melayu. Nak faham Quran, baca Quran yang terjemah Inggeris. Walaupun dia tahu bahasa Melayu, dia tahu bahasa Inggeris, namun dia tak faham. Sebab itulah Allah kata
Tidak kuturunkan Quran ni melainkan untuk petunjuk pada orang yang takwa. Ini ayat yang pertama surah Baqarah. Sebelum Alif Lam Mim lah. Selepas Alif Lam Mim. Yang itu kita semua tak tahu makna dia. Kita tanya siapa pun dia tak tahu makna. Tujuan Allah letak awal surah Baqarah Alif Lam Mim ni supaya kita baca Quran ni dengan tahu kita tak tahu apa. Yang tahu Allah. Bukan dengan tahu je, dengan yakin. Bila kita tahu je kita tak tahu apa, dia tak betul lagi. Dia kena yakin. Tahu, selepas tahu yakin. Atau percaya. Kalau kita percaya dalam hati kita ke tahap yang Allah mahu, kita tak tahu, Allah tahu, baru kita dapat faham Quran. Kalau kita tahu saja, kita tak tahu, Allah tahu, belum ni. Kalau kita baca Quran, saya tahu, memang tak boleh faham. Sebab itu Allah bagi ayat tu, Alif Lam Mim, supaya kita tahu dan kita percaya lepas tahu. Kita tahu bila kita ada kalimah je kat mulut. Kita percaya, kita tak tahu, Allah tahu bila kalimah tu masuk dalam hati ke tahap yang paling kurang Allah suka. Jadi itu namanya bila kalimah La ilaha illallah tu masuk dalam hati ke tahap yang paling kurang kita suka, kita jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Lama nanti kita jadi orang yang takwa. Beriman kita naik. Jadi kerana tak ada takwa, Quran tak boleh faham. Walaupun dia faham Arab, baca terjemah Melayu, walaupun dia faham Melayu, walaupun dia terjemah bahasa Inggeris, walaupun dia tak faham. Jadi Quran ni bila kita tak faham dan kita tak dapat amal lah, kita tak dapat amal Quran tu. Jadi bila kita tidak faham dan tidak amal dia, maka kita tentulah tidak berada jalan lurus. Hari ni kita nak dikatakan dapat hidayat ni, berada jalan lurus tu. Kita tak diberi petunjuk kepada Allah untuk berada jalan lurus, maknanya kita tak ada hidayat. Jalan tu kita kena dapat dulu. Kalau jalan kita tak dapat, maknanya kita tak ada hidayat dan kita takkan sampailah maksud kita dicipta. Rashidi tanya, saya di jalan mana sekarang? Kalau dah di jalan lain, mana belum dapat hidayat tu. Nak dapat hidayat ni berada di jalan yang orang kata Allah, orang yang kami beri nikmat. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan lurus kan. Jalan lurus ni jalan orang yang diberi nikmat. Untuk kita, jalan lurus, jalan orang diberi nikmat ni jalan Muhammad SAW. Allah bagi tahu kepada Nabi, bagi tahu kepada mereka, ini jalan aku. Kul hazihi sabili. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan aku. Mengajak manusia kepada Allah. Jadi jelas tak? Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Rashidi dia tak tahu apa jalan lurus, apa jalan tak lurus, dia ikut aja. Kalau dia tersilap ikut, mesti dia jadi tak betul. Ini dia tak sengaja dia ikut. Dia ikut saya ni, tak sengaja. Dia bukan betul-betul nak ikut jalan lurus. Sebab itu dia jadi macam ni. Dia tak tahu apa dia ikut. Dia ikut je. Bodoh. Namanya bodoh. Tapi berlagak pandai. Kalau ditegur, menengking. Tak suka ditegur. Sebab riak. Bodoh sampai dia riak. Itu yang masalahnya. Kalau bodoh dia tawaduk, dia tak riak. Dia ditegur tak melenting. Itu antara tanda-tanda je lah. Jadi kita kena berada jalan yang betul. Yang pertama sekali. Itu tak sampai tujuan lagi. Tapi jalan mesti ikut lah. Kalau jalan tak dapat, dia tak nama jalan dapat hidayah. Dan Allah bagi tahu jalan tu adalah jalan orang yang diberi nikmat.
Jalan orang diberi nikmat, jalan Muhammad SAW tak ada tuan jalan lain. Jalan wali, wali mana? Jalan sidiki, sidiki mana? Syuhada, syuhada mana? Oh, tak boleh. Yang diorang tafsir jalan mereka diberi nikmat ni jalan syuhada, jalan ulama, jalan apa sidikin, jalan tak apa-apa. Yang tafsir ni kan, yang tafsir. Kena nama orang. Siapa dia sidikin tu? Siapa syuhada tu? Nah, lepas tu jalan Nabi-Nabi. Tak payah. Jalan Nabi Muhammad SAW je. Itu tafsir dia. Apa pasal pula nak ada jalan-jalan lain pula? Syuhada, Salihin, apa? Jalan yang orang mereka diberi nikmat ni, tafsirnya jalan Muhammad SAW. Dan dalam Quran Allah bagi tahu di ayat yang lain, wahai Muhammad, bagi tahu mereka inilah jalanku. Ya. Itu pun tak faham dia. Jalanku mengajak manusia kepada Allah. Maknanya kita kalau tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah, kita tidak berada atas jalan tu, kita belum dapat hidayah. Kan? Mereka yang buat kerja ajak orang keluar jalan Allah, dia belum buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Maknanya dia belum dapat hidayat. Tapi dah dirasa dapat hidayat. Orang yang buat kerja mengajak manusia ke masjid dengan ceramah, dia belum berada di jalan yang lurus, jalan Muhammad SAW. Jalan yang dikata dalam Quran tu jalan mengajak manusia kepada kul hazihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad, maksudnya beritahu kepada mereka yang ikut kamu, inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah. Apa makna mengajak manusia kepada Allah tu? Itu kena dipaham, bukan boleh apa je mengajak manusia kepada Allah. Oh, kita ajak orang apa? Pergi masjid, itu ajak orang kepada Allah. Oh, kita ajak orang buat baik, itu mengajak orang kepada Allah. Oh, kita ajak orang pergi kenduri, itu mengajak orang kepada Allah. Ini dia tak faham itu. Dia kata mengajak baik mana pun, itu dah mengajak kepada Allah. Tak betul. Bila Allah sebut dalam Quran mengajak kepada kebaikan, itu mengajak kepada Allah tu. Kebaikan tu mengajak kepada Allah, mengajak kepada mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, itu maksudnya. Jadi mengajak manusia kepada Allah maknanya mengajak manusia mengucapkan kalimah. Kita tak sebut kalimah. Bila ajak orang, cakap kawan tak cakap kalimah. Cakap semua berlawanan kalimah. Macam mana mengajak manusia kepada Allah? Jadi orang yang belum mengucapkan kalimah mau diajak mengucapkan kalimah. Yang dah mengucap kalimah diajak kepada taat kepada Allah. Yang mau taat diajar dia bagaimana nak taat. Itu makna mengajak kepada Allah. Mula-mula ajak dia mengucap dulu. Kalau tak mengajak mengucap, tak ada. Mengajak dia mengucap dulu. Setelah mengucap, ajak dia buat kerja. Mengajak orang yang tidak mengucap, mengucap. Dan ajak dia kalau sembahyang. Kalau dia mahu, diajar. Diajar, dilatih. Macam saya latih kamu sekarang. Kamu ni diajak. Saya ni tak ada orang ajak saya. Ada. Kamu diajak. Saya tak ada diajak. Saya mengajak kamu. Yang mengajar saya dan mengilhamkan saya supaya mengajak ni tidak ada lain melainkan Tuhan. Takkan ada manusia pula suruh saya. Dia orang pun tak suka nak buat kerja tu.
Nasuha buat dia. Kamu yang ajar kamu, yang ajak kamu manusia saya. Awalnya lah, lepas tu sambung. Jadi maknanya kamu tu diajak. Betul tak? Jadi yang mula-mula mengajak tu siapa? Yang dipilih. Dia mestilah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, dan sekarang Nabi tak ada. Dia adalah naib Nabi. Jadi kamu tak jadi naib Nabi. Betul tak? Diajak. Kalau saya tak ajak, kamu nak buat. Agak-agak, tiba-tiba nak buat. Tak diajak. Jadi kamu pula disuruh oleh saya supaya mengajak yang lain. Nak diajak. Yang saya ni siapa mengajak saya? Sufyan. Mana Allah nampak? Kan? Saya cakap, siapa mengajak saya suruh buat kerja ni? Sufyan cakap Allah. Allah mana ada? Mana? Saya ni bukan diajak, diilhamkan untuk buat kerja mengajak. Dan diajar oleh dia. Diajar oleh Allah. Boleh saya tahu yang macam mana nak cakap, apa nak cakap. Siapa ajar saya? Siapa ajar saya? Ada siapa ajar saya? Manusia. Tak ada. Yang mengajar saya supaya mengajar kamu, ilham tu Allah Ta'ala. Ya, apa kamu nak cakap, apa kamu nak doa, apa kamu nak cakap pada orang Islam, apa kamu nak cakap pada bukan Islam, apa kamu nak doa pada orang Islam yang tak nak, pada orang bukan Islam tu. Yang siapa ajar kamu? Saya. Siapa ajar saya? Tak. Siapa ajar saya? Mana awak tahu? Mana awak tahu Allah ajar saya? Hang tahu apa? Hantar mana? Samad? Hantar mana? Tak, tapi macam nak jawab yang Allah ajar saya Allah? Nampak pun tak kan? Nampak pun tak ada. Sebab itu kadang-kadang dia orang kata dia menipu. Nabi-nabi tu dia kata menipu sebab dia tak nampak siapa ajar dia. Allah. Jadi semua nabi-nabi yang mereka tak nak ikut tu, dia orang kata kamu ni atas gunakan nama Allah, gunakan agama, menipu. Jadi dia panggil nabi-nabi ni penipu. Dan saya juga ada dipanggil penipu. Saya dipanggil penipu oleh Zahari. Oleh dusta penipu lah. Apa nama? Oleh Asfani. Penipu dia bilang. Sebab dia kata, jadi bila saya penipu, saya bukan diajar oleh Allah. Diajar oleh syaitan. Jadi yang tak nampak ni dua je. Syaitan ataupun Allah. Jadi Salman Rushdie tu dia kata Quran tu yang ajar kepada Muhammad tu syaitan. So dia panggil Quran tu satanic verses. Salman Rushdie panggil Quran tu satanic. Kau tahu satanic? Ayat-ayat syaitan. Sebab dia tak percaya Nabi tu Allah yang ajar, tak ada. Syaitan ajar. Macam saya lah. Yang 70 tu yang lari. Semua mengatakan saya ni diajar oleh jin. Jin tu adalah syaitan lah tuan. Saya ni telah diajar oleh syaitan. Dan apa yang saya ajar tu adalah benda dari syaitan. Maka saya ni menggunakan agama, menggunakan nama Allah untuk menipu dia. Semua cabut lari. Dah lama dah cabut dah. Berapa puluh tahun? Tahun 2009 cabut. Betul lah. Sekarang dah 11 tahun saudara ni. Dia kata saya penipu. Saya berbohong.
saya ni menggunakan jin dan bertanya pada jin. Itulah tomahan dia. Macam mana Nabi-Nabi dulu kena? Ada tak orang lain kat dunia ni yang kena macam tu? Bai Wahab ada? Tak ada. Maulana Omar? Tak ada. Hadraji Maulana Inam Hasan? Tak kena. Siapa kena? Saya. Jadi saya dah dapat dugaan macam Nabi-Nabi. Kan dipanggil pendusta, penipu, syirik. Adik Samad tu, ustaz dia. Belajar ustaz lah. Mama Amin nama dia. Aminuddin namanya. Dia kata, saya kata kamu ikut saya. Tak, Amin Sab syirik dia bilang. Amin Sab apa? Amin Sab telah batal kalimah. Sampai sekarang dia percaya. Sama tak? Kamu berada di jalan yang sama. Itu kat kau dia cakap. Alhamdulillah. Kau bukan Nabi. Kau ikut. Kau tak dapat tu. Dia cakap jalan Amin Sab yang sama. Jadi sekarang ni mereka semua tak percaya. Jadi tak ikutlah. Jadi kita tengok apa kesan kat dia. Yang ikut, yang tak ikut saya tu. Kalau saya ni memang ikut syaitan, jin, jadi mereka selamatlah. Dan berjaya. Betul tak? Kalau saya ikut Allah, dia tak ikut, saya sebenarnya diajar oleh Allah, dan Allah yang ajar saya, dia tak ikut, apa jadi kat dia? Mestilah dia lari pula, lepas tu tuduh saya pula dusta, penipu, apa jadi kat dia? Selamat? Selamat ke tidak? Rasyidi? Jawablah. Tak selamat. Jadi kita tengoklah satu-satu kat dia orang tu. Dia orang pun kena fikirlah. Saya ni selamat ke setelah menuduh Dr. Naswar ni penipu, kan? Mungkar. Saya ni selamat ke? 11 tahun dah berlalu. Dan Dr. Naswar yang kami tuduh tu, apa keadaan dia? Selamat ke dia? Baik ke dia? Sudah cukup masa nak bertaubat sebenarnya. Kalau berfikirlah. Tapi oleh kerana tak berfikir, terus sesat sampai ke hari ini. Terus mengatakan saya ni penipu. Kan? Pendusta. Seperti mana mereka-mereka terdahulu bagi tahu Nabi-Nabi. Sebenarnya perkataan dusta, penipu ni biasa untuk semua Nabi-Nabi. Sebab apa mereka kata Nabi-Nabi dusta? Sebab dia tak nampak Allah ajar dia. Dia tak nampak Nabi Muhammad tu Allah ajar dia. Dia nampak? Mana? Tak nampak yang ajar Nabi Nuh, Nabi Lut, semua Nabi-Nabi tu. Jadi Nabi-Nabi ni semuanya utusan Allah, dipilih di kalangan manusia menjadi Nabi, Rasul. Dan diajar Nabi-Nabi ni untuk mengajak manusia kepada Allah. Jadi kamu diajar untuk mengajak manusia kepada oleh saya. Guru kamu jelas saya. Jadi kamu sebab itu tak dipanggil gila. Mana? Tak ada dipanggil gila kamu. Sebab apa? Ada guru nampak. Yang dipanggil gila ni yang guru tak nampak. Misal umpama yang mengaku Nabi Melayu tu dekat apa? Kahar tu, Haji Kahar. Itu orang panggil dia sesat lah. Tiba-tiba mengaku pula. Siapa pula melantik kau? Lepas tu apa yang kau ajar? Jadi bapa tuan sekalian, sudah lama umat ni tak buat kerja yang dibuat oleh Nabi kita. Bukan baru sekejap, dah lama lah. Mengajak orang kepada Allah makna mengajak manusia mengucapkan kalimah. Yang mana saya ajar kamu ni, mengajak orang bukan Islam supaya mengucap kalimah. Dicakap oleh orang tabligh, saya ni engkar pada elders dia, pada ulama dia. Ini Allah tunjukkan kat dia apa jadi kat ulama dia. Yang saya dikatakan engkar pada ulama dia, apa jadi? Pada ulama yang dia orang kata sangat bagus tu lah. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ni Allah mau hidupkan kembali kerja tu.
mengajak manusia kepada mengucapkan kalimah. Inilah jalan yang kita kena lalui, dan inilah kerja yang kita kena buat. Kalau kita tak buat kerja tu, kita tak adalah berada di jalan yang Nabi Muhammad SAW. Allah beritahu dalam Quran, jalan yang lurus, jalan mereka yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat tu jalan Nabi Muhammad SAW. Allah beritahu jalan Muhammad tu mengajak manusia kepada Allah. Kita tak buat kerja tu. Maknanya kita tidak berada jalan yang lurus. Kita tidak berada jalan yang benar. Kita berada di jalan yang sesat. Itu jalan syaitan. Kalau bukan jalan Nabi, mesti jalan syaitan. Tak ada jalan Nabi ni. Semua Nabi-Nabi jalan dia sama. Mengajak manusia kepada Allah. Pendi tahu ke benda ni? Sebelum jumpa saya. Mana dia tahu? Pendi tu dulu berada di jalan yang sesat. Duduk jadi jaga je. Lepas tu semayang. Pergi jumpa orang, ajak orang ucap kalimah, dia tak buat. Dia tengok saya punya tu, dia cuba buat. Lepas tu dia datang sini. Akhirnya dia begini. Nak suruh duduk sini lagi tak nak? Itu dah too much. Too much to follow. Jadi pertama sekali kita kena buat kerja ni. Berada di jalan belum? Bila berada di jalan belum, makna sampai ujung. Dah berjalan di jalan tu banyak syaitan. Suruh kita keluar dari jalan tu. Bukan makna dah berada di jalan tu dah selamat datang. Tepi kiri jalan tu banyak syaitan. Melambai dia. Dan ikut tepi, jangan ikut lurus tu. Ikut tepi, ikut dia, last masuk gaung. Yang ikut saya dulu tu semua dah ditarik syaitan. Dia orang yang ditarik syaitan, dia orang kata saya syaitan. Saya ikut jin. Jadi tuan-tuan yang mulia, jalan ni, jalan yang lurus ni maknanya nak dapat apa? Jalan yang nak dapat jadi kekasih Allah. Atau jalan nak dapat Allah. Itu dia. Yang sesat ni, dia tak boleh dapat Allahnya. Yang ikut lurus, lepas tu sesat, dia tak dapat Allahnya. Rashidi ni, tak tahu lagi dia dapat Allah ke tidak. Kalau tak dapat Allah, maknanya belum lagi lah, masih berada di jalan tu. Kalau ditangkap oleh syaitan, ikut jalan lain. Cabut lari dari saya. Ikut jalan lain. Last gaung kat sana. Jadi jalan yang lurus, jalan mengajak manusia kepada Allah. Jalan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itulah jalan dia. Dengan jalan ini dapat iman. Dapat hakikat iman dan amal. Mana jalan tu. Kami ikut jalan tu, namanya tarikat. Bila kita dapat jalan tu, kita dapat iman dan amal yang betul. Hakikatnya. Yang Rashidi dapat sikit saja. Dengan iman dan amal yang betul, kita dapat, bila iman tu sampai tahap, kita dapat kenal Allah. Namanya makrifat. Dan bila kita makrifat, kenal Allah, kita tahu apa Allah mahu, kita jadi taat. Kita dapat ilmu dan hikmah. Apabila kita berada jalan tu lagi, dapat makrifat, kenal Allah, tahu apa Allah mahu, berbuat seperti mana Allah mahu, last kita jadi Habibullah, kekasih Allah. Itu baru kita jadi kasih Allah tu, Allah bagi kita hadiah. Sebelum jadi kasih Allah, Allah bagi dugaan. Bila dapat jadi kasih Allah, Allah bagi kita hadiah di dunia dan di akhirat. Bila kita mati, kita diberi kata-kata selamat datang. Dan kita masuk syurga, selamat dari neraka. Itulah namanya orang yang berjaya. Sebenarnya orang tu dah masuk syurga dah kat dunia, orang yang dapat jadi kekasih Allah tu. Sebab itu dia diberi hadiah di dunia. Dia bukan orang neraka. Dia kat dunia tapi dah namanya orang syurga. Ada orang kat dunia belum masuk neraka, namanya orang neraka. Kata nak, kau nak tengok orang neraka tak? Tapi tak ada Nabi buat macam tu. Tapi Nabi tahu. Yang Nabi cakap, kau nak tengok orang syurga tak? Dia akan sekejap lagi masuk masjid.
Jadi Rashid Anzallah ni orang surga ke orang neraka? Berjalan sana sini kan. Belum lagi orang surga, masih dalam neraka. Bila dah dapat ma'rifatullah, kenal Allah, baru jalan pergi ke kekasih Allah, baru jalan orang surga. Tak dapat itu, tak boleh. Jadi nak dapat makrifat tu, makna kenal Allah, tahu apa Allah mahu, ilmu dan hikmah, berbuat seperti Allah mahu. Sebelum tu kita kena dapat hakikat iman dulu. Iman betul punya, bukan iman tipu. Iman betul, amal betul. Sebelum dapat tu kena ikut jalan tu. Jalan tu bukan makna dah jalan tu kita dah dapat dah. Kerja keras. Okey, guys.